Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sebenarnya saya fikirkan kosong, tak ada apa-apa yang pengisian, tetapi pengurusi surau ayah saya sendiri minta supaya saya isi kekosongan yang ada ni untuk manfaat kita bersama. Sebelum kita katanya ada sup tulang, jadi sebelum kita mentulangkan diri, kita sama-samalah berkongsi sedikit sebanyak ataupun kita mengisi waktu yang ada ini untuk kita melihat dari sudut tajuk yang diminta untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan ialah erti sebenar pengorbanan. Tapi tajuk ni saya kira tuan-tuan semua dah mulim, dah tahu dah benda ni. Cuma untuk sekadar peringatan bersama, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan kerana peringatan itu memberikan manfaat kepada seluruh orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah kita ingin melihat sedikit erti pengorbanan yang kita kita laksanakan, yang kita faham raya korban itu ataupun raya haji itu ialah sembelihan. Tetapi dari sudut pengorbanan yang lebih besar itu akan kita kongsikanlah, tengok apakah maksud sebenar pengorbanan tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj daripada ayat 27 sehinggalah tapi panjanglah berkenaan dengan cerita Nabi Ibrahim alaihi salam ni. Tapi saya kira kita ambil beberapa ayat, tengok bagaimana Allah Taala menyatakan wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, mereka akan datang kepadamu berjalan kaki dan atas tiap-tiap kenderaan unta yang kurus, mereka datang dari tiap-tiap ataupun segenap penjuru yang jauh ataupun yang dalam. Jadi nak bagi tahu kepada kita bagaimana Mekkatul Mukarramah itu didatangi oleh manusia daripada pelosok dunia, tak kira ceruk mana pun. Sama ada mereka datang dalam keadaan menaiki kenderaan ataupun berjalan kaki. Kalau kita tengok musim haji tahun ni, ada orang yang berjalan kaki, tak salah saya daripada UK. Berapa bulan dia makan masa tu? 11 bulan. Satu tempoh yang panjang. Nak bagi tahu pada tuan-tuan, walaupun dia boleh je datang dengan kapal terbang, tapi dikarenakan kecintaan manusia terhadap bumi Makkah itu, Allah Ta'ala boleh titipkan dalam hati mereka untuk datang dengan apa juga keadaan, tak ada masalah. Yang penting sampai min kulli fajjin amiq. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya bumi itu kering kontang, tak ada siapa pun teringin nak duduk kat situ. Kita tahu kisah ataupun sejarah Makkah ataupun bumi Makkah itu satu bumi yang tandus. Orang daripada Yaman pergi berdagang ke Syam, mereka tak teringin pun nak duduk kat bumi Makkah tu. Sehinggalah Allah Ta'ala minta supaya Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan isterinya Hajar dan juga Ismail anaknya untuk menempati bumi tersebut. Dan ianya menjadi tempat tarikan sehingga sekarang. Bagaimana hebatnya pengorbanan Ibrahim alaihi salam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan daripada ayat itu kita melihat bahawa korban yang kita disebut korban raya haji, korban apa semua ni, itu diambil daripada maksud ataupun makna kalimat dekat. Korban maknanya dekat. Biasa kita dengar kalimat karib, kawan karib, itu kawan yang dekat. Kan? Taqarrub ila Allah,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban maknanya dekat. Jadi korban yang kita sebut korban itu bukan sahaja kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan hanya sembelih saja, tetapi kita boleh dekatkan diri kepada Allah dengan kita menunaikan solat. Boleh juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita berpuasa. Boleh juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita tilawatul Quran. Boleh juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan zikrullah yang lain-lain. Tapi salah satu daripada syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepadanya pada hari Idul Adha ialah dengan kita melakukan sembelihan. Kalau nak tengok, boleh dikatakan semua agama ataupun kepercayaan yang ada kat muka bumi ni, mereka ada upacara penyembelihan. Tetapi dengan maksud dan juga tujuan yang berbeza. Ada yang niat untuk berhala, ada yang niat untuk roh, ada yang niat untuk itu dan sebagainya lah. Tapi Islam datang, tujuan kamu sembelih ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita mempersembahkan sembelihan kita itu kepada Allah. Dalam erti kata lain, kita nak bagi daging itu pada Allah, tidak. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya ataupun darah-darahnya. Walaupun waktu kita sembelih tadi, siapa yang masuk jadi peserta korban, dia sunat tengok darah yang menitik. Kerana setiap darah yang menitik itu, kata Nabi SAW, gugur bersamanya dosa-dosa. Jadi seronoklah tengok tu. Tapi bukan itu yang kita nak bagi pada Allah Ta'ala. Bukan daging yang kita potong-potong itu kita nak bagi kepada Allah. Sama sekali tidak. Akan tetapi walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ialah takwa di kalangan peserta yang menyertai ibadat korban tadi ni, penyembelihan tu. Sejauh mana dia yakin dan percaya, sedikit duit yang dia keluarkan itu untuk diagihkan daging korban kepada orang yang memerlukan, itulah tanda kata dia percaya dan yakin kepada Allah. Dan itulah yang sampai kepada Allah. Keyakinan itu yang sampai. Bukan lembunya, bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan apa-apa. Allah Ta'ala tak nak yang tu. Dan itu tidak sedikit pun memberikan kesan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Walaupun Nabi SAW ajarkan kepada kita, waktu kita nak korban, siapa yang masuk ataupun yang menyertai ibadat korban, dia disunatkan untuk tidak mencukur bulu, ataupun dia mesti menjaga. Macam-macam lah kita belajar kan tentang ibadat korban tu. Kita tak boleh mencari binatang yang kurus kering. Kita tidak boleh mencari binatang yang usianya bawah daripada berapa tahun. Semua itu kita dah tahu. Tapi bukan itu yang kita nak mempersembahkan kepada Allah. Tapi sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk gantikan apa yang kita keluarkan sedikit, sekitar berapa? 800,500. 800,500 tu Allah Ta'ala akan gantikan selebih ataupun bahagian tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itulah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kita tahu kisahnya, bagaimana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia menyembelih anaknya Ismail. Itu satu pengorbanan Nabi Ibrahim yang sangat hebat. Mungkin kita pun tak boleh nak lalui ataupun nak lakukan pengorbanan seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah. Kahwin dengan Sarah berapa puluh tahun tak dapat anak, tuan-tuan. Lama tak dapat anak, sehinggalah Sarah memberikan keizinan kepada Ibrahim untuk kahwin lain. Kahwin semula. Ada sebagian tafsir kata Sarah membenarkan Nabi Ibrahim bersama dengan ataupun mengawini hamba yang telah dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Dan hamba itu diberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim untuk kahwin dia. Dan daripada perkahwinan dengan Hajar itulah, hamba tersebut namanya Hajar, perkahwinan itulah Nabi Ibrahim dikurniakan anak yang bernama Ismail alaihissalam. Dah puluh tahun tunggu tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak.
Sarah yang kahwin dengan Nabi Ibrahim ni lama rasa macam cemburu lah, kan? Cemburu. Ini disebutkan oleh ahli tafsir, sebagai tafsir kata cemburu sehingga Sarah rasa macam kenapa aku kahwin dengan Ibrahim tak dapat anak, tapi Ibrahim kahwin dengan Hajar terus dapat anak. Ala kulli hal, nak mengubati kecemburuan itu, Allah Ta'ala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menghantar Ismail dan juga Hajar ke bumi Kontang yang kita sebutkan tadi, kan? Bila dihantar ke sana, tengok tuan-tuan ya, dah lama tak dapat anak, tiba-tiba bila dapat anak, diminta untuk hantar ke tempat yang tak tahu punca airnya, yang tak tahu cerita apa akan berlaku. Itu pengorbanan tu. Sebab tu kita tak boleh buat, tuan-tuan. Tak boleh buat punya lah. Sembang derah boleh lah, kan? Ceramah sana sini boleh, tapi nak cerita tentang Nabi Ibrahim punya pengorbanan tak boleh, tuan-tuan. Cukup tinggi. Itu erti pengorbanan tu, kan? Lalu dikirimkan Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Maka kuranglah sikit rasa cemburu daripada hati Sarah terhadap Hajar, dan dia pula daripada awalnya cemburu mula rasa belas kasih. Allahu Akbar, kan? Betapa hebatnya ujian yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada suami dia dan juga isterinya Hajar serta anaknya Ismail alaihi salam. Itu ujian pertama, dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tanpa banyak soal. Kenapa Mekah? Duduklah kat bumi Syam. Nabi Ibrahim kan duduk dekat Al-Khalil ataupun dekat Hebron, kat Palestin, kan? Kenapa kena hantar ke sana? Tak tanya banyak, tuan-tuan. Sebab itu arahan Allah Ta'ala, kan? Kalau kita lah datangnya syariat Islam, kan? Kenapa? Itu macam zaman-zaman Nabi SAW. Saat Nabi ajak pergi berperang, dia orang kata apa, kau pergilah, kan? Kenapa nak kena susah payah? Nabi minta sumbangan, siapa nak menyumbang? Dia orang kata, takkan engkau yang sembah Tuhan yang dikatakan maha kaya tu nak minta sumbangan daripada kami? Banyak soal, tuan. Banyak soal, kan? Sehingga Nabi Musa alaihi salam pun berhadapan dengan kaum dia, minta supaya jom sama-sama menyertai dia dalam satu misi. Dia kata, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata, engkau pergilah wahai Musa dengan Nabi Harun, kan? Kami nak relax kat sini, engkau ni nak ajak kami dah. Kenapa, kan? Itu Nabi Musa punya cabaran dan ujian. Maknanya manusia bila diminta untuk buat sesuatu akan ada soalan-soalan. Tak suruh pakai tudung, kenapa pakai tudung? Suruh semayang, kenapa kena semayang? Suruh itu, kenapa kena itu? Kan Allah Ta'ala telah maha kaya, kenapa kita nak sembah dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim tak banyak tanya, dia terus buat. Itu ujian pertama, dan dia lepas ujian tersebut. Adalah setengah riwayat kata setiap bulan Nabi Ibrahim pergi ziarah anak dia Ismail setiap bulan, naik burak. Wallahu alam. Itu satu cerita, satu riwayat yang mungkin ditokok tambah, mungkin tidak, wallahu alam. Tapi ada juga disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir. Dan ada juga yang menyatakan bahawa Nabi Ibrahim AS saat mana dikirimkan anak dia duduk di kota Mekah bersama dengan isterinya Hajar, dia tak pernah ziarah langsung. Sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala minta supaya Ibrahim AS sembelih anak dia ni, kan? Dalam satu mimpi, maka Nabi Ibrahim AS pun barulah pergi. Disebutkan oleh sebagai ahli tafsir, usianya pada waktu itu, usia Ismail yang diminta untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim ialah sekitar 14 tahun ataupun pada usia baligh. Sebab Allah Ta'ala sebut falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila mana telah sampai kepada Ismail itu usia as-sa'yu. Usia sa'yu ni orang yang boleh bekerja. Orang bekerja ni tak mungkinlah budak, tak mungkinlah remaja. Walaupun cerita Piramli belalang, kan, dia bekerja pada usia muda. Tapi nak cerita usia yang boleh fikir buat kerja usaha gigih ni, itu pada usia sekitar 14 tahun. Maka saat itulah Nabi Ibrahim AS dimimpikan oleh Allah untuk nampak apa yang kita maklum dan kita tahu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Lalu pandangan yang menyatakan bahawa usia dia itu usia baligh berdasarkan kepada ayat Quran itu jugalah,
Nabi Ibrahim bila mimpi nampak dia sembelih anak dia, terus dia bergegas pergi ke Mekah, tuan-tuan. Bergegas, tak tunggu, alamak kena sembelih pula, aku dah dulu lama tunggu anak ni. Dah lama tunggu anak, ujian pertama kena pisah, tinggal kat negeri yang kering kontang. Lepas tu ujian kedua suruh sembelih pula budak tu. Kalau kita budak kan, anak kita ni tiba-tiba kita baru nak main dengan dia, suruh bunuh orang, takkan macam tu. Tapi Nabi Ibrahim terus pergi, dan dia pergi tu jumpa dengan Ismail AS tu, macam-macam ceritalah perjalanan dia. Kemudian disebutkan apa yang dia lakukan, dialog dia dengan Hajar macam manalah. Itu semua ada cerita-cerita, sebahagiannya Israiliyat, sebahagiannya sahih. Ala kulli hal, dia pergi jumpa anak dia Ismail AS. Dia kata, inni ara fil manam, wahai anak aku, kan, aku tengok dalam tidur aku, anni azbahuka, aku sembelih engkau, fanzur madza tara, tolong bagi pandangan. Tengok, fanzur, maka lihatlah, madza tara, ataupun fanzur, apa yang engkau nak bagi pendapat. Daripada situlah menunjukkan bahawa Ismail sudah pun matang. Kalau dia tak matang, takkan Ibrahim nak bincang dengan dia, kan? Jadi menunjukkan bahawa memang usia dia usia yang sudah pun matang ataupun baligh lah. Ala kulli hal, maka jawab Ismail AS kepada ayahnya, dia kata, faf'al, buatlah ma tu'mar, apa yang telah diarahkan oleh Allah kepada engkau. Tengok jawapan Ismail. Dia tak kata, dah lah tinggal kami kat negeri kering kontang ni, lepas tu datang-datang nak sembelih aku pula, kan? Tak ada macam tu. Dia orang ni manusia biasa, tuan-tuan, macam kita juga, kan? Dia macam kita juga mereka ni, tapi ada sifat, ada didikan. Jadi bagaimana pandangan para ulama tu, dia datang, kenapa, ataupun ada pandangan yang menyatakan bahawa Nabi Ibrahim duk datang ziarah setiap bulan ni berdasarkan kepada tingkah laku Ismail. Kalaulah Nabi Ibrahim tak pergi ziarah Ismail setiap bulan, ketika mana ditinggalkan mereka berdua di negeri kering kontang tu, pasti Ismail tidak menjadi manusia yang seperti itu. Jawapannya matang, meletakkan segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu daripada pandangan para ulama tafsir lah. Ala kulli hal, tak apa. Maka Nabi Ibrahim AS terus saja ajak untuk pergi sembelih. Bila mana dia nak sembelih ni, atas belas kasih dia, dia pejamkan mata untuk tidak melihat anaknya, dan dia pun sembelih. Bila dia sembelih, itulah kita tahu kisahnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gantikan Ismail dengan kambing ataupun kibas yang kita sebutkan selama ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kibas yang digantikan oleh Allah di tempat Nabi Ismail itu seekor binatang yang sangat sihat, gemuk, besar, dan itulah sunnahnya kita bila mana nak buat ibadat korban sembelihan, kita pilih yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala gantikan terhadap Nabi Ibrahim AS. Baik, apakah hikmah daripada cerita yang kita selama ni ulang-ulang? Pertama, boleh kita tengok hikmah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil ialah bagaimana Nabi Ibrahim merealisasikan makna ubudiyah dia kepada Allah Ta'ala. Dia tak cakap banyak, tuan-tuan. 2 ujian besar, 3 ujian besar lah. Pertama, tak dapat anak lama. Dapat anak, kena hantar ke kota Mekah yang kering kontang, tak ada siapa duduk lagi. Kemudian ujian yang ketiga, dia diminta untuk sembelih anak dia. Itu dia merealisasikan ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak soal banyak. Itu maksud ta'abbud tu. Itu maksud ta'abbud. Kita tak tanya banyak, tuan-tuan. Kita pun samalah. Bila kita batal wuduk, contoh kita kentut. Bahasa kasar kentut lah, keluar angin sama juga, kan. Apa yang diminta oleh agama kita untuk kita bersuci dengan hadas kecil ataupun angkat hadas kecil? Basuh muka. Patut ikut logik basuh tempat keluar angin tu lah. Betul tak? Tapi kita tak banyak soal. Bila dah kentut dekat dubur, kita pergi ambil wuduk, basuh muka. Atau kalau kita ambil yang rukun lah, ataupun anggota yang wajib kita suci, kan, basuh muka, basuh tangan sampai siku, kan, lajak sikit lah. Kemudian sapu sebahagian daripada kepala kita ni,
Kemudian gosok telinga sikit tu sunat. Kemudian kita basuh kaki. Niat tak boleh tinggal lah. Kalau ikut logik, mestilah basuh kat situ. Kan, ikut logik basuh kat situ. Tapi tanda ta'abbud kita ni tak tanya banyak, kita buat. Itu yang kita pernah sebut pada tuan-tuan. Ustaz kita dah ulang kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata kalaulah agama ni menggunakan akal, pasti kita akan basuh ataupun sapu khuf. Kan khuf musim sejuk kita pakai kan, ataupun di tanah-tanah yang tempat-tempat yang sejuk lah, pakai khuf. Sapu di bawah, bukan sapu di atas. Tapi hukum fiqh sapu di atas, bukan sapu di bawah. Yang kotor atas ke bawah tuan-tuan. Yang kotor bawah, patutnya sapu yang bawah, bersihkan yang bawah. Tapi sapu yang atas. Nak bagi tahu agama ini ta'abbud kepada Allah. Dia bukan ikut akal. Ada sebahagian ada logiknya, dan sebahagian besarnya tak perlu fikir logik. Kerana logik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, dia merealisasikan ta'abbud dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, dia bersegera untuk melaksanakan titah perintah Allah. Laksana terus, tak tunggu bulan depan lah ya Allah. Kan di kalangan kita mungkinlah saya pun ada juga perasaan tu. Nantilah buat korban ni. Kan tak apa nak cukup duit ni. Kan? Rupa-rupanya ada pilihan lain. Rasa tak cukup 850, api buatlah dekat tempat-tempat lain kan. Kat Afrika 390 kan. Paling tidak pun buat juga. Kan nasib baiklah kita mazhab Syafi'i kan. Maunya kita mazhab Hanafi kan. Petang kanting kita wajib, depa ni wajib untuk buat sembelihan korban. Ala kulli hal. Jadi maksudnya dia bersegera, tak tunggu. Bila sebut fafirru ila Allah, dan bersegeralah, larilah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak tangguh. Ni contoh dalam buat haji ni. Ada orang ada duit, tapi dia kata tak nak buat lagi lah. Tapi takut juga tuan sekarang ni. Dah kata tak dapat giliran dengan tabung haji, dia kata buat visa furoda kan. Visa individu kan, furoda. Kok kena tipu pula kan. Jadi nak buat macam mana? Kan? Tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Apa pun kalau ada duit, pergilah cari-cari mana-mana travel yang betul-betul boleh dipercayai untuk kita masukkan kita punya wang ringgit kita agar kita dapat sampai ke sana. Jangan tangguh. Kalau kita tangguh nanti kita akan menyesal. Maka jadilah seperti mana yang Allah Ta'ala cerita saat mana nak dicabutkan nyawa. Waktu tu dia kata kepada Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, kalau kau tangguhkan sikitlah masa untuk aku mati ni, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku pasti akan bersedekah dan aku akan pasti menjadi orang-orang soleh. Kata ulama tafsir, jadi orang soleh tu maksudnya dia nak pergi buat haji. Tapi sebab dia tangguh, oh Allah, terlepas. Matilah tuan. Kan? Ni ada orang kaya lah kat belah utara tanah air kita ni. Kan? Tangguh. Umrah pun tangguh. Wahai jutawan tuan. Jutawan, tangguh, umrah tak buat. Pun sakit. Kan kalau nak pergi haji dengan visa furoda tu, boleh je tuan-tuan, banyak je. Selain daripada yang viral baru ni kan. Yang viral ni pun wallahualam lah, itu tak apa cerita. Mereka dah nak bagi tahu kata ada je yang buat cara tu. Pergilah. Kan sebab duit ada. Istita'ah tu ada, kemampuan tu ada, bukan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung tu cerita lain. Ini adalah. Tapi tak nak, kerana bertangguh akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tak, dia buat terus. Ini contoh bagaimana hikmah di sebalik cerita Nabi Ibrahim AS. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian korban yang sebenarnya kita sebutkan tadi, korban ni maksudnya dekat. Kita sembelih untuk apa? Untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Kita semayang untuk apa? Untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Kita baca Quran untuk dekat. Berdoa untuk apa? Untuk dekat. Sebab tu raya Aid, raya dalam bahasa Arab sebut Al-Aid, raya kan. Ada sebahagian kata dia ambil daripada perkataan Al-Audah.
Audah maksudnya kembali. Tapi terjemah dia terus kita sebut raya lah. Raya. Kalau fitri, fitrah, selepas selesai daripada Ramadan, kita dah bersih lah beranggapan macam tu, maka kita pun raya fitrah. Kalau adha, raya adha. Kita terjemahkan raya haji ataupun raya korban. Adha tu ialah diambil daripada perkataan dhahwah, ataupun disebut dengan istilah kita ni duha lah, senang. Duha. Raya duha disebut. Kenapa duha? Kerana sembelihan berlaku pada waktu duha. Sebab itu dinamakan Idul Adha ataupun Raya Adha. Sembelihan berlaku pada waktu itu. Tak apalah, kita ambil lah apa juga terjemahan daripada Idul Adha yang asal daripada kalimah Arab, tapi kita faham Adha ataupun Idul Adha yang kita raikan itu antara upacara yang paling hebat ialah kita lakukan sembelihan. Dengan tujuan apa? Untuk kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Maka apa maksud korban tu sendiri? Kita sebab dalam kamus Dewan, korban tu maksudnya kita korban kan? Kita mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih hebat, kan? Cuba tengoklah nanti dalam kamus Dewan dia kata apa kan? Maksud korban tu kan? Kita telah mematikan sesuatu untuk dapatkan sesuatu yang lebih hebat. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, kita ambil jauh sikit lah. Jauh sikit ni tak adalah jauh sangat ya. Nabi Muhammad SAW untuk dia menyampaikan agama ni kepada kita, dia terpaksa korbankan apa tuan-tuan? Dia terpaksa korbankan nyawa, korbankan darah, korbankan tenaga, korbankan masa, korbankan kerjaya, korbankan hijrah dia. Hijrah dia maknanya korbankan tanah air dia asal Mekah untuk tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Korbankan dia punya maruah dicaci oleh orang-orang Arab. Korbankan dalam bentuk erti kata lain dia diboikot selama hampir 3 tahun. Dia korbankan semua itu demi untuk kita pada zaman kita ni dapat agama Islam. Kita apa benda yang kita korbankan? Keluarga tak okey je dengan kita kan. Anak-anak tidak okey je dengan kita. Bahkan nak hantar asrama pun takut ni. Kan? Sayang sebab budak tu tak pernah pisah dengan kita ni. Kan tak boleh. Apa dia? Tempat tinggal? Tak. Apa yang kita korbankan? Ada orang dia sanggup tinggalkan keluarga, sanggup tinggalkan tanah air kerana kerjaya. Tapi Nabi SAW tinggalkan kerjaya, tinggalkan keluarga, tinggalkan tanah air demi untuk sampaikan Islam pada kita. Kalau kita tengok satu persatu tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi korbankan nyawa, darah, tenaga, harta berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Akan tetapi kata Allah Ta'ala, Rasul, ni ada ayat sebelum tu lah kita ambil ayat tengah-tengah ni. Kan tapi Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, yakni dengan Rasul, jahadu, mereka berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan juga jiwa raga mereka, wa ulaika lahumul khairat, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban. Nak bagi Islam sampai kat kita ni. Nak bagi Islam sampai kat kita. Kemudian Nabi korbankan masa. Tengok tuan-tuan ya. Nabi korbankan masa. Nabi SAW duduk di kota Mekah sekitar 13 tahun selepas dilantik sebagai Nabi. Kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah. Sekitar Nabi duduk di Madinah ada kata 10 tahun, ada kata 11 tahun. Berdasarkan tarikh yang tepat kata 11 tahun. Ala kulli hal, tak apalah. Hampir-hampir 11 tahun, tak apa. Ambillah mana-mana pun 10 ke 11, dia tak adalah jauh sangat. Yang pentingnya tempoh 10-11 tahun Nabi di kota Madinah itu disenaraikan oleh Ibnu Kathir.
disebutkan oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, disebutkan oleh kebanyakan Ibn Hisham dan juga ahli sejarah sebagainya, Nabi SAW menyertai sekitar, ada yang sebut 18, ada yang kata 19, ada yang kata 21, ada yang kata 25, dan pendapat yang terbanyak menyatakan 27 peperangan yang Nabi SAW sendiri sertai. Kalau 10 tahun dan Nabi sertai 27, kita ambil lah 27, 25 lah, kita ambil 25 peperangan yang Nabi SAW sertai. Agak-agak tuan-tuan, berapa lama Nabi SAW duduk dengan keluarga dia? Peperangan dia bukan berlaku, tuan-tuan, bukan ada kalangan tuan-tuan yang tentera kan. Berapa lama duduk? Kalau kita 10 tahun tapi 25 peperangan yang Nabi sertai. Dulu tak macam kita hari ni, naik kapal terbang kan, ataupun naik kenderaan ke. Nabi dulu jalan kaki. Katalah purata peperangan yang disertai oleh Nabi, setiap peperangan tu makan ataupun menelan masa sekitar sebulan ataupun 2 bulan. Ambillah 2 bulan, tuan. Sebab ada yang kata ada sebagian peperangan Nabi masuk sampai 4 bulan. 4 bulan tak duduk, tak jumpa keluarga. Katalah 2 bulan, katalah sebulan, tuan. Berapa lama Nabi SAW duduk? Kalau kita campur-campur kan, duduk dengan keluarga, boleh happy-happy, main dengan cucu dia kan. Adalah kita dengar riwayat Nabi main dengan Hasan Hussein kan. Tapi berapa banyak riwayat yang Nabi bersukaria dengan keluarga dia? Tak banyak, tuan-tuan. Kenapa Nabi korbankan semua itu, keseronokan itu? Kerana nak bagi sampai agama ni bagi kita ni kan. Duduk pergi perang ni, maknanya kalau perang tu belum tentu balik-balik lah, tuan. Jadi nak bagi tahu pada kita betapa Nabi itu berkorban. Dan Nabi SAW korbankan kerjaya dia. Apa kerjaya Nabi? Nabi businessman. Tapi bila mana Nabi SAW diminta untuk sampaikan dakwah ini kan, Nabi tinggalkan kerjaya tu. Sebab tu Nabi sebut kepada umat dia, Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata, yang menyara kehidupan aku adalah harta Khadijah. Khadijah jutawan kan. Yang sara hidup Nabi adalah harta Khadijah. Itu pun, tuan-tuan, tak mencukupi. Tak mencukupi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kebenaran untuk ambil khumus ataupun 1/5 daripada harta rampasan setiap kali berlakunya peperangan. Khumus 1/5 sekitar 20% daripada 100 tu Nabi ambil 20%. Dan Nabi pun ambil 20%, Nabi bukan makan semua, tuan-tuan. Nabi bagi balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dibenarkan oleh Allah, kami gembirakan Nabi, wa wajadaka ailan fa aghna. Ketika mana engkau dapati diri engkau itu dalam keadaan miskin, dialah yang kayakan engkau. Nabi pernah sebut kepada sahabat, kepada Abu Bakar, harta Abu Bakar tidak boleh buat apa padaku. Abu Bakar dengar menangis. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku akan bagi semua harta aku untuk engkau. Nak sara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, tuan-tuan, orang yang buat kerja dakwah macam Nabi ni memang terpaksa tinggal kerjaya dia. Tak boleh. Sebab tu kalau adalah yayasan ke, pertubuhan kebajikan ke, yang boleh kita lantik dia sebagai full timer untuk fikir tentang dakwah, dan kita boleh bagi gaji kat dia, hebatlah dia ni. Sebab tu ustaz-ustaz pondok, ma'had ke apa juga sekolah ni, tuan-tuan, sepatutnya gaji mereka ni kena besar sikit, supaya dia buat kerja tu semangat sikit. Saya tak apa, saya ada gaji, tuan. Saya kerja. Ni kalau orang memang fokus dia dekat pondok ataupun fokus dia dekat sekolah agama. Oh, kalau tak diberi saraan hidup untuk dia, jenuh dia, tuan-tuan. Sebab tu dia tak fokus, kadang dia bisnes, niaga sana, niaga sini. Nak bagi apa? Nak bagi cukup. Ni, tuan-tuan, yang berahmati Allah, masa kita pun tak boleh rajak sebab teringat tulang lah. Kalau tuan-tuan boleh korbankan lagi 2-3 minit boleh? Sikit je, tuan. Baik. Sikit lagi. Yang seterusnya, Nabi korbankan kerjaya, Nabi korbankan apa tadi? Tempat tinggal. Nabi hijrah. Hijrah tu tuan-tuan fahamlah. Bila hijrah, macam kita pernah sebut sebelum ni, dalam kuliah-kuliah kita, ustaz-ustaz kita pun pernah sebut, bagaimana Nabi hijrah, Nabi tinggalkan segala-galanya. Keluarga dia, tanah tumpah darah dia, ataupun tanah air dia, minta maaf, tanah air dia, Nabi tinggalkan. Lepas tu Nabi bila boleh pergi buat haji tu kan, Nabi kata, ya Allah, inilah bumi aku ni kan, bumi aku. Nabi sayang sungguh bumi Mekah tu. Jadi Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu,
dia bila masuk balik ke kota Mekah, tuan-tuan, dia tak masa buat haji, dia tak buat jamak, tuan-tuan. Sebab pada dia Mekah ni bumi aku. Kat situ berlaku khilaf. Disebutkan oleh disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, bagaimana berlakunya khilaf nak jamak ke tidak solat bagi orang yang melakukan haji, yang duduk dekat Mina tu kan. Maka Sayyidina Osman mengambil pandangan dia tak nak jamak, sebab dia kata aku memang asal sini, dia kata kan. Jadi dekat situ ala kulli hal nak bagi tahu cintanya mereka kepada Mekah, akhirnya terpaksa meninggalkan Mekah kerana arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, korban kerana dicaci. Memang orang kata Nabi gila, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau tu gila. Nabi nak buat apa, tuan? Kalau orang kata kita gila, hang buat dakwah Islam tu orang kata hang gila kan. Aku cerita benda baik ni, gila. Hari ni orang yang cakap tentang benda yang sesat diagung-agungkan, betul. Orang yang cakap tentang kebenaran direndah-rendahkan. Tengoklah 2 hari lepas budak perempuan pergi buka tudung apa semua kan. Oh itu tuan, tengok geng liberal kan. Itu the best. Itu hak asasi yang perlu diberikan perhatian. Dan dunia kena tengok benda tu. Bila orang cerita, minta maaf walaupun ada yang tak setuju, bila orang cakap cerita mak kilau, contoh lah tuan, contoh. Dia sebut tentang Islam ke apa semua, ini apa semua ni merosakkan, kata kami ni kaum pendatang singlah apa semua. Walhal sejarah sebut begitu, kan? Nak bagi tahu pada tuan-tuan, disebutkan tentang kebenaran, jangan. Disebutkan tentang kesesatan, okey, ini bagus, ini hak yang perlu dipertahankan. Tengoklah nanti kalau Jawi buat buat siasatan dekat perempuan tu, tuan-tuan tengoklah nanti apa reaksi kumpulan ini. Dan ini realiti, tuan-tuan tak boleh ngelak punya. Kita hadapi, saya hadapi, tuan-tuan kita hadapi benda yang sama, tuan-tuan. Kita hadapi. Tuan-tuan yang kata tak apa, nanti bagi geng-geng itulah yang hadapi. Kita duduk kat Taman Tasik sebenarnya kita duduk relax je. Tak boleh. Kita hadapi. Setiap orang yang mengucap kalimah syahadah, baik saya, baik ibu ayah sekalian, kita akan hadapi benda tu. Kita akan hadapi benda tu. Dan kita akan ditohmah sampai bila-bila. Itu nak sebut. Tapi sejauh mana kita dapat bertahan? Sejauh mana kita dapat bertahan dan kita akan duduk bersama-sama ni, kita mempertahankan Islam ni betul-betul? Tak ada. Betul khutbah raya tadi tu, tengok dia punya konklusi dia kan. Orang yang mempertahan dan membela agama Allah, Allah Ta'ala akan bela dia balik. Saya ingat itu poin kedua Tok Khatib sebut tadi. Nak bagi tahu kalau kita pertahankan agama Allah, Allah Ta'ala akan bela kita, pertahankan kita. Tapi kalau kita leweh, tak apa, biar pilah kat dia, itu hak dia nak cabut tudung ke apa, biar pi kat dia. Kita tengok apa akan berlaku nanti. Dan kita akan hadapi semua, tak kira kita duduk dalam bidang apa, ustaz ke, engineer ke, apa ke kita ni, asalkan kau Muslim, engkau akan kena tumahan macam tu. Sama je tuan-tuan. Baik. Dan yang terakhir, Nabi SAW pernah dituduh sebagai pemecah belah. Nabi relax je. Nabi relax je. Kita pernah cerita, mungkin cerita Tufail bin Tufail bin Amr ad-Dawsi. Disebutkan tentang dia Nabi pemecah belah. Nabi pemecah belah sampai dia otak dia tu penuh. Oh, Nabi ni Muhammad ni pemecah belah. Tapi akhirnya diterima Nabi sebagai Rasul. Nabi pernah diboykot macam kita sebut tadi 3 tahun. Sabar Nabi. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib diboykot selama 3 tahun. Mereka tak boleh kahwin dengan orang daripada bani lain. Anak dara mereka tak boleh kahwin, tak boleh dikahwin. Mereka tak boleh beli barang, tak boleh ekspor, tak boleh import, tak boleh apa-apa, semua tak boleh. Keluar ke bandar akan tidak bercakap dengan, tak boleh cakap dengan siapa. Tapi akhirnya Allah Ta'ala muliakan balik. Ini fasa ni tuan-tuan. Fasa tu dah dilalui oleh Nabi SAW. Kita ini duduk fasa tu lah ni. Kita nak sama dengan dia orang ke, ataupun kita nak mempertahankan Islam. Kalau kita nak pertahankan Islam, tak apa, sabar sekejap. Nanti bila Islam dah menang, aku pernah bela dia orang ni. Tapi kalau kita awal mengundur, kan, awal mengundur, bila Islam menang, nak join tak? Tak boleh lah. Dulu aku pun sama bantai dia. Ini yang nak bagi tahu pada kita bahawa pengorbanan Nabi SAW sangat besar untuk sampaikan Islam kepada kita. Tengok sejauh mana pengorbanan kita pula
kan, ataupun apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tahan tak kita telinga ni? Bila buka Facebook, buka Twitter, tahan tak mata kita, hati kita bila baca komen-komen keras terhadap agama Islam? Kalau tak tahan, maknanya tak kental macam Nabi lah, kan? Tapi kita cubalah insya-Allah, kerana Islam itu hanya dibela oleh orang Islam. Dia tak akan dibela oleh siapa hari ni? Biden, tak ada. Joe Biden. Dia tidak akan dibela oleh siapa? Israel tu. Nak sebut nama orang tak reti tuan-tuan. Dia tidak akan dibela oleh orang yang memang memusuhi Islam. Dia hanya dibela oleh tuan-tuan yang mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Itulah pengorbanan kecil kita untuk agama ini. Moga-moga Allah Ta'ala mengangkat darjat dan juga martabat kita. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf. InsyaAllah